Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Tan. Dalam video ini, Cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Iaitu subtopik 2.2, pemfaktoran. Dan satu standard pembelajaran iaitu memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah. Oke, dalam video sebelum ini kita sudah belajar cara pemfaktoran bagi ungkapan 4 sebutan. Dan juga bagi ungkapan algebra 2 sebutan. Dalam video kali ini, cikgu akan menunjukkan cara yang paling mudah dan paling cepat untuk memfaktorkan ungkapan kuadratik 3 sebutan. Kita menggunakan kaedah darab silang dan kaedah distributif apabila diberi ungkapan algebra berbentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A bukan kosong, B bukan kosong, C juga bukan kosong, dan A, B, C ialah integer. Oke? Sebenarnya, terdapat banyak cara lagi untuk memfaktorkan ungkapan algebra bentuk ini. Oke, kita boleh guna cara calculator. Tetapi dalam video ini cikgu tidak menunjukkan cara calculator. Cikgu akan sediakan video yang lain untuk calculator. Oke, bagi pemfaktoran ungkapan jenis ini. Baik. Cikgu bagi satu contoh. 8x kuasa 2 tambah 2x tolak 15. Oke, dimana kalau kita membandingkan ungkapan algebra ini dengan bentuk amnya, oke, bentuk amnya, A merupakan perkali bagi x kuasa 2, B merupakan perkali bagi x, dan C merupakan satu pemalar, constant. Oke, jadi di sini kita akan dapat A sama dengan positif 8, B sama dengan positif 2, dan C sama dengan negatif 15. Oke, dan di sini dua perkara yang kita kena tahu untuk pendarapan silang dan kaedah distributif, yaitu C ini merupakan hasil darab faktor. Oke, C merupakan hasil darab faktor. Dan B ialah hasil tambah faktor. Oke, ingat C hasil darab faktor, B hasil tambah faktor. Oke. Baik, sekarang kita lihat contoh pertama, faktorkan x kuasa 2 tambah 8x tambah 15. Ya, ini adalah bentuk amnya. Oke, step pertama, kita kena darabkan A dan C. Oke, kalau kita bandingkan dengan bentuk am, kita dapati A ialah 1 dan C ialah positif 15. Jadi hasil darab AC kita akan dapat 15. Oke, step kedua, kita kena cari semua faktor bagi 15. Oke, 1 darab 15, 3 darab 5, negatif 1 darab negatif 15, dan negatif 3 darab dengan negatif 5. Oke. Dan kita perhatikan B, yaitu hasil tambah faktor ialah positif 8. Dan sebenarnya yang bahagian negatif ini tidak perlu tulislah, sebab hasil tambah dua faktor yang negatif akan dapat hasil tambah yang negatif. Oke? Tetapi B di sini ialah positif. Jadi kita bolehlah tulis faktor yang positif sajalah. Oke? Jadi kalau sini positif, dia ada dua kemungkinan. Sama ada dua-dua positif ataupun dua-dua faktor ini negatif. Betul? So, sekarang kita rujuk B. Kalau B positif, maka kita hanya perlu tulis positif lah.
Kalau B ini negatif, iaitu hasil tambah faktor negatif, maka kita tulislah negatif. Okey, kalau nak tulis semua pun boleh. Okey, sekarang kita tambahkan semua faktor ini ya. Okey, 1 tambah 15 kita akan dapat 16. 3 tambah 5, 8. Negatif 1 tambah negatif 15, negatif 16. Negatif 3 tambah negatif 5 ialah negatif 8. Okey, so tengok hasil tambah dua faktor yang negatif akan dapat negatif. Nampak tak? Hasil tambah dua faktor yang negatif akan dapat negatif. Okey, so cikgu catatkan bahagian negatif ini tidak perlu tulislah. So, sekarang kita boleh menggunakan kaedah pendaraban silang. Okey, so kita lukis macam ini. Kemudian kita perlu tulis X kuasa 2 dan positif 15 di bahagian sini. Sebab bahagian sini adalah pendaraban. Yang ini adalah penambahan. So, bahagian sini kita perlu tulis positif 8X. Ingat, kita perlu tulis baris ini dahulu. Dan sekarang kita perlu fikirkan apa darab apa sama dengan X kuasa 2. Okey, senang saja, iaitu X darab dengan X. Betul tak? X darab X ialah X kuasa 2. Okey? Dan kita pilih pasangan faktor ini. Kenapa? Sebab hasil tambah faktor ini merupakan B. Merupakan B. Okey, pasangan faktor ini merupakan kombinasi yang betul. Okey? Kita tidak pilih pasangan yang lain. Sebab hasil tambah dia adalah sama dengan B, kita pilih yang ini ya. Baik. So, 3 kita tulis positif 3X. 5 positif kan? Kita tulis positif 5X. Okey? Dan kita cuba tambah. Okey? Double check. Adakah 3X tambah 5X jadi 8X? Okey? Betul. So, sekarang kita perlu fikirkan yang bahagian ini kita kena letak nombor apa. Okey, so X darab apa sama dengan positif 3X? Mestilah positif 3. Betul? Dan X darab apa akan dapat positif 5X? Mestilah positif 5. Okey, positif 5 darab X akan dapat positif 5X. Dan kita darabkan dua nombor ini. Positif 3 darab dengan positif 5 akan dapat 15. Okey? Baik. So, sekarang kita boleh tulis jawapan. So, yang pertama ini, X tambah 3, kita boleh masuk dalam kurungan yang pertama ini. Okey, kita letak X di sini. Yang belakang kita tulis 3. Boleh? Dan yang kedua, X tambah 5, kita boleh masuk dalam kurungan yang kedua. So, selesailah penfaktoran dengan menggunakan kaedah darab silang untuk soalan 1 ini. Okey, sebenarnya soalan seperti ini tidak susah. Okey, sekiranya perkali bagi X kuasa 2 ini ialah 1. Okey, kalau perkali X kuasa 2 bukan 1 adalah lebih kompleks, Anda perlu mahir mencari faktor. Okey? Baik, kita lihat contoh 2, iaitu faktorkan 2X kuasa 2 tolak 15X tambah 7. Yang ini bentuk A-nya. Step pertama, darabkan A dan C. Okey, kalau kita bandingkan dengan bentuk A ialah 2, C ialah 7. So, hasil darab 2 dan 7 kita dapat 14. Step kedua, kita perlu senaraikan semua faktor bagi 14. Okey, seperti ini 1, 14, 2, 7, negatif 1, negatif 14. Okey, negatif 2 darab negatif 7 juga akan dapat positif 14. Okey, maksudnya kalau sini positif, hasil darab 2 faktor yang positif, hasil darab 2 faktor yang negatif juga akan dapat positif ini. Okey? Boleh? Dan kita perhatikan di sini ya, B kita ialah negatif 15. Hasil tambah faktor adalah negatif 15. Jadi, kita sebenarnya
boleh tulis bahagian negatif ini sahajalah. Yang ini tak perlu tulis pun tak apa. Okey, sekarang kita tambahkan semua faktor. Okey, 1 tambah 14, 15. 2 tambah 7, 9. Negatif 1 tambah negatif 14, negatif 15. Negatif 2 tambah negatif 7, kita akan dapat negatif 9. Okey? So, sebenarnya bahagian ini tidak perlu tulis pun tak apa. Kalau nak tulis pun tak apa. Okey? Baik, sekarang kita boleh guna cara pendaraban silang. Seperti contoh yang pertama, kita tulis 2x square di sini. Dan sini kita tulis hasil darab faktor iaitu positif 7. Ini hasil tambah faktor negatif 15x. Dan sekarang kita perlu fikirkan apa darab apa sama dengan 2x kuasa 2. Iaitu 2x darab dengan x sama dengan 2x kuasa 2. Okey, kita pilih pasangan faktor ini. Okey, kenapa tak pilih pasangan faktor ini? Sebab pasangan faktor ini, hasil tambah faktor ini bukan B yang kita nak, negatif 15. Hasil tambah mereka bukan negatif 15. Okey, jadi kita pilih pasangan faktor inilah. Baik, negatif 1, so kita tulis negatif 1x di sini. Negatif 14, so di sini kita tulis negatif 14x. Kemudian kita semak. Tambahkan negatif 1x dengan negatif 14x, betul tak sama dengan negatif 15x? Betul kan? Okey, so bahagian sini betul. Kemudian kita perlu fikirkan nombor ini yang betul. Okey, step pertama. X darab apa sama dengan negatif 1x? Okey, jawapan dia mestilah negatif 1. Okey, negatif 1 darab x akan dapat negatif 1x. 2x darab apa sama dengan negatif 14x? Okey, iaitu negatif 7. Okey, 2x darab negatif 7 akan dapat negatif 14x. Kemudian kita semak, adakah negatif 1 darab dengan negatif 7 akan dapat positif 7? Okey, betul. Negatif, negatif, positif. Okey, jadi sekarang kita boleh tulis jawapan kita, iaitu 2x tolak 1 ini kita masuk dalam kurungan yang pertama. Dan x tolak 7 ini kita masuk dalam kurungan yang kedua. Jadi inilah jawapan untuk contoh yang kedua. Contoh 3. Faktorkan 5x kuasa 2 tolak 12x tolak 9. Okey, ini bentuk amnya. Juga sama dengan tadi. Step pertama, kita perlu cari A darab dengan C. Okey, bandingkan dengan bentuk am, kita dapati A ialah 5, C ialah negatif 9. Jadi, 5 darab dengan negatif 9 ialah negatif 45. Sekarang kita perlu cari faktor bagi negatif 45. Sekarang di sini ACD ialah negatif. Okey, tetapi cikgu cari semua faktor bagi positif dulu. Okey, positif 45. Iaitu 1 darab dengan 45. 3 darab dengan 15. Dan satu lagi 5 darab 9. Okey, ada 3 pasangan faktor. Baik. Ini negatif. Ini negatif. So, salah satu faktor ini mesti negatif. Kenapa? Sebab positif negatif akan dapat negatif. Ataupun negatif positif akan dapat negatif. Hasil darab dua nombor yang berlainan tanda akan dapat negatif. So, AC negatif, salah satu mesti negatif. Betul? Baik. Mereka berlainan tanda. Okey? So, sekarang kita lihat B kita. Kalau B kita negatif, nombor yang besar ini
kita perlu letak negatif. Kita perlu letak negatif. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau B negatif, nombor yang besar ini mesti negatif. Okey, kenapa nombor yang besar ini negatif? Sebab nanti kita tambahkan semua pasangan faktor ini, kita akan dapat nombor negatif. Okey, kita akan dapat nombor negatif. Okey, kita lihat, kita tambahkan 1 dan negatif 45. Negatif 44. 3 tambah negatif 15. Negatif 12. Negatif 12 ini, kita henti di sini sebab sudah dapat B. Okey, hasil tambah faktor ini ialah negatif 12, iaitu B yang kita nak. Jadi, yang ini tak perlu kira. Okey, 5 tambah negatif 9 tak perlu kira. Okey, kita stop di sini. Kemudian kita teruskan kaedah pendarapan silang. Okey. So, seperti sebelum ini, kita tulis 5x kuasa 2, negatif 9, negatif 12x. Okey, kita perlu fikirkan apa darab apa sama dengan 5x kuasa 2. Jadi, saya tulis 5x darab dengan x akan dapat 5x kuasa 2. Okey. Okey, kita pilih pasangan faktor ini sebab hasil tambah 2 nombor ini akan dapat B, negatif 12. Jadi 3 kita tulis 3x, positif 3x, ini negatif 15 Okey, so sini negatif 15x lah. Kemudian kita semak, betulkah hasil tambah 2 ini, 2 sebutan ini akan jadi negatif 12x? Jawapannya ialah betul. So, sekarang kita fikirkan apa nombor yang kena tulis di sini. Baik. So, x darab apa akan jadi positif 3x? Tentulah positif 3, kan? Positif 3 darab x ialah positif 3x. Okey, 5x darab apa sama dengan negatif 15x? Okey, jawapan dia adalah negatif 3. Kan? 5 darab dengan negatif 3 akan dapat negatif 15. Kemudian darab dengan x. So, dapat negatif 15x. Kemudian kita kena darabkan positif 3 dan negatif 3. Jadi, jawapannya adalah negatif 9. Okey. Sekarang kita boleh tulis jawapan. Iaitu 5x tambah 3 masuk dalam kurungan pertama. Okey, seperti ini. Dan x tolak 3 kita masuk dalam kurungan yang kedua. Okey, so ini jawapan untuk contoh yang 3 dan cikgu nak ulang sekali. Kalau AC kita ialah negatif, salah satu faktor mesti negatif. Okey, sama ada sini positif ataupun yang besar ini positif. Kita kena tengok B. Kalau B negatif, nombor yang besar ialah negatif. Kalau B positif, nombor yang besar ialah positif. Supaya hasil tambah faktor ini, kita akan dapat nombor yang kita nak. Okey? Seterusnya, contoh 4. Okey? Contoh 4. Bandingkan dengan bentuk A ialah 8, C negatif 15. Jadi hasil darab 8 dengan negatif 15 ialah negatif 120. Okey, nombor yang besar. Okey. So, senaraikan semua faktor. Cikgu tulis yang positif dulu. Okey, ada 1 darab dengan 120. 2 darab dengan 60, 3 darab dengan 40 juga sama dengan 120. Okey, ada lagi 4 darab 30, 5 darab 24, 6 darab 20, 8 darab dengan 15, 10 darab 12. Okey, so yang ini adalah faktor bagi 120. Okey, tetapi
Negatif. AC ialah negatif. Salah satu mesti negatif. Okey, salah satu mesti negatif. Salah satu mesti negatif. Sebab hasil darab dua nombor yang berlainan tanda mesti dapat yang negatif. Betul? Okey, hasil darab nombor yang berlainan tanda mesti dapat negatif. Tetapi sekarang kita tak tahu yang nombor yang lebih kecil ini negatif ke atau nombor yang lebih besar ini negatif. Tak apa. Kita tengok B. B kita ialah apa? Negatif atau positif? Positif kan? Jadi, nombor yang besar ini mestilah positif. Okey? Tadi contoh 3 tadi ya, ini B ialah negatif. Maka nombor yang besar ialah negatif. So, di sini untuk contoh 4, B kita ialah positif. Maka nombor yang besar perlu letak positif. Jadi negatif kena letak di mana? Tentulah di sini. Okey? Negatif kita letak di sebelah nombor yang lebih kecil inilah. Okey? Sekarang kita cari hasil tambah bagi setiap faktor. Okey? Tetapi sekiranya kamu sudah mahir, kita tengok sudah tahu. Kita tengok sudah tahu ialah pasangan yang terakhir. Okey? Cuba anda kira negatif 10 tambah 12 ialah berapa? Mestilah positif 2. Okey? Kalau sudah mahir, kita hanya bulatkan pasangan yang kita nak sahajalah. Tak payah kira semua. Okey? Baik. Dan sekarang cikgu nak tunjukkan cara yang satu lagi iaitu kaedah distributif. Okey, lihat betul-betul. So, saya tulis 8Y kuasa 2 dan positif 2Y ini saya pecahkan kepada negatif 10Y. Nampak tak? Ini negatif 10 kan? So, saya tulis negatif 10Y. Sini 12. So, sini saya tulis positif 12Y. Okey, jangan lupa kena tulis negatif 15 di belakang. So, sekarang dari 3 sebutan, saya jadikan 3 sebutan sudah menjadi 4 sebutan. Yang kita sudah belajar sebelum ini pemfaktoran bagi 4 sebutan. Okey? So, sekarang kita fokus 2 sebutan yang depan. Kita cari FSTB. Kita faktorkan 2Y. Okey. So, 8Y kuasa 2 bahagi. 8Y kuasa 2 bahagi 2Y. Kita akan dapat 4Y. Betul? Negatif 10 bahagi 2 ialah negatif 5. Y bahagi Y ialah 1. So, di sini saya tulis negatif 5 lah. Kalau you kembang balik akan dapat ini balik. Kembang balik ini, kembang ungkapan ini akan dapat 8Y kuasa 2 tolak 10Y lah. Seterusnya ingat lagi the step macam mana? Iaitu kita guna copy and paste. Okay, copy and paste. Salin balik ungkapan ini di belakang. Okay, kemudian fikirkan nombor ini. Ataupun sebutan. Baik, kita fokuskan 2 sebutan yang belakang. Kita ambil 12Y, positif 12Y, bahagi 4Y. Y bahagi Y sudah tak ada Y, jadi 1. 12 bahagi 4 ialah 3. So, sini kita tulis positif 3. Okey? So, sekarang kita faktorkan yang sama kita keluarkan saja, iaitu 4Y tolak 5 kita keluarkan. Yang tinggal kita tulis dalam kurungan yang kedua, iaitu 2Y tambah 3. Okey? So, selesailah untuk contoh yang keempat. Baik, contoh yang kelima. 4Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 9. Okey, bentuk A ialah 4, C ialah 9. So, 4 darab dengan 9 ialah 36. Positif 36. Kemudian kita senaraikan faktor. Okey, 1 darab dengan 36, 2 darab dengan 18, 3 darab dengan 16 ataupun
4 darab dengan 9. Ada lagi tak? 6 darab dengan 6. Oke? Baik. Ini positif. So, ada dua kemungkinan. Sama ada dua-dua ini positif ataupun dua-dua negatif. Betul? Sebab negatif hasil darab juga akan jadi positif. So, dua-dua negatif atau dua-dua positif, kita kena tengok nilai B kita. B adalah negatif. B ialah negatif. Jadi, dua-dua ini mestilah negatif. Mestilah negatif. Sebab negatif jadi positif lah. Oke? B negatif, dua-dua ini mesti negatif lah. Sebab nanti kita tambah, kita mesti dapat negatif 12. So, sekiranya sudah mahir, kita tengok saja sudah tahu. Dua faktor ini hasil tambah dua faktor ini iaitu negatif 6 tambah negatif 6 akan jadi negatif 12, iaitu nilai B kita yang dikehendaki. Okay? So, sekarang sekali lagi kita guna kaedah distributif lah. Okay? Cikgu rasa kaedah distributif ini lebih senang sebab untuk berkali Y kuasa 2 ataupun X kuasa 2 yang bukan satu ini, cikgu cadangkan guna kaedah distributif. Iaitu tukarkan 3 sebutan ungkapan algebra bentuk ini kepada 4 sebutan. Okey, 4Y kuasa 2. Sekarang kita pecahkan, uraikan negatif 12Y ini kepada apa? Okey, kepada negatif 6Y dan negatif 6Y. Okey, jadi macam ini. Kemudian jangan lupa tulis positif 9 di belakang. Okey, kemudian step seterusnya kita sudah belajar dalam video yang sebelum ini. Okey, fokus dua sebutan yang di depan. Okey, kita cari FSTB. Okey, kita boleh keluarkan 2Y. Jadi, 4Y kuasa 2 bagi 2Y akan dapat 2Y. Betul? Okey, sebab 2Y darab 2Y juga 4Y kuasa 2. Negatif 6Y bahagi 2Y bahagi akan dapat negatif 3. Kemudian kita copy and paste. Copy bahagian ungkapan ini ke belakang. Lepas itu kita fokus dua sebutan di belakang ini. Okey. Lihat negatif 6Y bahagi 2Y. Y bahagi Y ialah 1, negatif 6 bahagi 2 ialah negatif 3. Jadi, sini kita tulis negatif 3. Kemudian kita keluarkan yang sama, iaitu 2Y tolak 3. Kita tulis dulu, kemudian yang tinggal itu 2Y tolak 3 juga. So, 2Y tolak 3 darab dengan 2Y tolak 3, kita boleh tulis jawapan kita seperti ini. Iaitu 2Y tolak 3 kuasa 2. Boleh? Baik. Okey, kita lihat contoh 6. Faktorkan negatif 5B kuasa 2 tambah 8B tambah 4. Okey, contoh 6 ini adalah lebih istimewa sebab nilai A kita bukan positif. Okey, contoh 1 hingga contoh 5 cikgu tunjukkan A positif. Ini A negatif, tetapi cara dia tetap sama. Okey, kita lihat. So, step pertama juga sama, A darab dengan C. A ialah negatif 5, C ialah 4. Hasil darab dapat negatif 20. Cikgu tunjukkan semua faktor bagi positif 20 dahulu. 1 darab 20, 2 darab 10, 4 darab 5. Perhatikan AC kita negatif. So, salah satu faktor ini mestilah negatif. Sebab negatif positif, negatif. Ataupun positif negatif, negatif. Okey. Tengok B. Kalau B kita positif, maka nombor yang besar ini, faktor yang lebih besar ini, sebelah kanan ini, akan jadi positif. Okey, sebaliknya kalau B negatif, maka nombor yang besar ini negatif lah. Okey, supaya hasil tambah faktor akan dapat apa yang kita nak. Okey, so tengok saja kita sudah tahu yang mana satu pasangan faktor akan memenuhi syarat B ini.
tentulah pasangan yang kedua sebab negatif 2 tambah 10 ialah positif 8. Kita bulatkan. Okey. Negatif 2 tambah 10 akan dapat positif 8 iaitu sama dengan hasil tambah faktor B, nilai B kita. Okey. So sekarang kita pecahkan 3 sebutan ini kepada 4 sebutan iaitu negatif 5P kuasa 2. 8P ini kita pecahkan kepada negatif 2P tambah 10P. Negatif 2P tambah 10P dan jangan lupa belakang ada positif 4. So jadi 4 sebutan. So fokuskan 2 sebutan di depan. Cari faktor sebutnya. So sini ada P kuasa 2, sini ada P, kita boleh keluarkan negatif P ya. Sebab ini negatif, ini pun negatif. Okey. Baik. So negatif 5P kuasa 2 bahagi negatif P. Negatif akan jadi positif. Kan? Positif 5P. Okey, negatif akan jadi positif. 2P bahagi P tinggal 2 sahaja. Kemudian copy and paste. Senang saja kan? Okey. So, kita fikir di sini kena tulis nombor apa ataupun sebutan apa. Baik. Kita fokus 2 sebutan di belakang. Kemudian kita ambil 10P ini, positif 10P ini bahagi 5P. 10P bahagi 5P ya, positif jadi nombor di sini mestilah positif. So 10 bahagi 5 ialah 2, P bahagi P ialah 1. Positif 2 kena tulis di sini. Okey, kita faktorkan dengan keluarkan ungkapan yang sama. Okey, faktor yang sama. Kemudian yang tinggal itu kita letak di kurungan yang kedua. Senang saja kan? Baik, kita tengok contoh yang ke-7. Ada pelajar tanya cikgu, kalau ungkapan algebra 3 sebutan ada 2 unknown macam mana? 2 pemboleh ubah. Okey. Cara dia adalah sama. Okey, kita lihat contoh 7 ini ada 2 pemboleh ubah iaitu P dan Q. Step dia juga sama. Okey, kita tulis bentuk Step pertama, cari hasil darab AC. A ialah 10 dan C ialah negatif 3P kuasa 2 kan. Tetapi C kita ambil pemalah bagi P kuasa 2. Iaitu negatif 3 lah. So hasil darab AC ialah negatif 30. Okey, sekali lagi ini negatif Okey, sekarang cikgu tunjukkan semua faktor bagi positif 30 dahulu. 1 darab dengan 30. 2 darab dengan 15. 3 darab dengan 10. Dan 5 darab dengan 6. Betul? Baik. Sebab ini negatif, salah satu faktor ini mesti negatif. Tanda mereka mesti berlainan. Okey, tanda mereka mesti berlainan baru dapat hasil darab mereka ialah negatif. Betul tak? So, sekali lagi kita tengok B. Kalau B positif, tadi cikgu sudah terangkan kalau B kita ialah positif, maka nombor yang besar di sebelah kanan ini, faktor yang besar, sebelah kanan ini akan jadi positif. Kalau B ini negatif, maka nombor yang besar negatif. Okey, so sekarang B ialah positif. Jadi nombor yang besar ini mesti positif. Supaya hasil tambah faktor nanti akan dapat yang positif. So, negatif saya kena letak di bahagian faktor yang lebih kecil. Seperti ini. Boleh faham? So, tengok saja kita sudah tahu pasangan inilah yang kita nak pilih. Okey, kenapa tak pilih pasangan faktor yang lain? Sebab hasil tambah faktor mereka tak sama dengan positif 13. Okey, cuba lihat. Negatif 2 tambah 15. Mestilah sama dengan positif 13. Okey? Kalau sudah mahir, hasil tambah step ini tidak perlu tulis untuk setiap pasangan faktor ini. Okey? Kita terus bulatkan. Okey? Baik, sekarang kita nak tukarkan 3 sebutan ini ke 4 sebutan.
Jadi 10P kuasa 2 kita tulis, dan positif 13PQ ini kita pecahkan kepada negatif 2PQ. Ini PQ so kita kena tulis PQ juga. Tambah 15PQ. Oke, nampak? Dan jangan lupa ada negatif 3P kuasa 2 di belakang. So sekarang sudah jadi 4 sebutan. Oke, sekali lagi kita fokus 2 sebutan yang di depan. Cari FSTB, oke, buat pemfaktoran. So, dua-dua ini nombor genap, keluarkan 2. Dan P kuasa 2 sini juga ada P, maka saya keluarkan 2P. Oke, 10P kuasa 2 bahagi 2P, 10 bahagi 2 ialah 5, P kuasa 2 bahagi P ialah P. So, 5P. Negatif, positif akan dapat negatif di sini. 2 bahagi 2 ialah 1. P bahagi P ialah 1. Jadi, tinggal Q saja. So, tolak Q. Kemudian, copy and paste. Oke, copy and paste. Lepas itu, fikirkan sebutan ataupun nombor yang kita nak tulis di sini. Baik, kemudian fokus 2 sebutan di belakang. Ambil positif 15PQ ini bahagi dengan apa? 5P. Baik. So, ini positif. So, nombor di sini ataupun sebutan di sini ialah positif. 15 bahagi 5 ialah 3. P bahagi P ialah 1. Tinggal Q. So, sini kena tulis tambah 3Q. Oke. Kemudian, seperti biasa, keluarkan yang sama, iaitu 5P tolak Q. Oke. Kemudian kita tinggal 2P tambah 3Q. Kita masuk dalam kurungan yang kedua. So, selesai untuk contoh 7 ini. Oke. Oke, kita lihat contoh yang ke-8. Faktorkan 4X kuasa 2 tolak 18X tolak 10. Oke, untuk soalan ini kita perlu buat pemfaktoran dulu. Kenapa? Sebab 4 negatif 18 dan negatif 10 ialah nombor genap. Kita boleh keluarkan 2. Oke, sekarang kita keluarkan 2. Jadi, kita akan dapat, 4 bagi 2, 2. Negatif 18 bagi 2. Negatif 9. Negatif 10 bagi 2 akan dapat negatif 5 lah. Dan kita tulis bentuk am di atas ini. Bandingkan ungkapan ini dengan bentuk am, kita akan dapat A ialah 2 dan C ialah negatif 5. Dan step dia juga sama. Kita cari A darab dengan C, iaitu negatif 10. Baik, negatif 10. So, sekarang cikgu tunjukkan dahulu semua faktor bagi positif 10. Oke, 1 darab dengan 10, 2 darab dengan 5. So, 2 pasangan faktor ini saja. Tetapi sini sini ialah negatif. Negatif. So, salah satu ini mestilah negatif, salah satu. Jadi, yang faktor yang lebih kecil ini negatif atau faktor yang lebih besar ini negatif, kita kena tengok nilai B, iaitu hasil tambah faktor. So, nilai B bukan negatif 18, tetapi ialah negatif 9. Kalau B ialah negatif, maka nombor yang besar kena bubuk negatif. Oke? Kalau B negatif, nombor besar negatif. Kalau B positif, nombor besar akan positif. Oke? So, sekarang kita cari hasil tambah bagi faktor. 1 tambah negatif 10 adalah negatif 9. So, kita boleh pilih pasangan inilah sebab hasil tambah terus kita dapat B kita, negatif 9. Tetapi kalau you nak kira untuk pasangan yang kedua pun bolehlah. 2 tambah dengan negatif 5 adalah negatif 3. So, jelasnya kita akan pilih pasangan yang pertama. Sebab hasil tambah 2 faktor ini ialah B, negatif 9. Baik, so sekarang kita boleh tulis 3 sebutan ini, jadikan 3 sebutan ini kepada 4 sebutan. So, 2X kuasa 2 kena tulis. Negatif 9X ini kita pecahkan kepada 2, iaitu positif X
dan negatif 10x. Oke, positif x tolak 10x. Dan jangan lupa belakang ada negatif 5. So, sudah jadi 4 sebutan. Kemudian buat seperti biasa. Oke, fokus 2 sebutan yang di depan ini. Keluarkan x. So, 2x kuasa 2 bahagi x akan jadi 2x. X bahagi x akan dapat positif 1. Copy and paste. Copy and paste. Fikirkan nombor ataupun sebutan apa yang kita nak tulis di sini. Oke, fokus 2 sebutan di belakang. Kemudian kita ambil negatif 10x ini bahagi dengan 2x. So, negatif, positif, negatif. Nombor di sini mesti negatif. 10 bahagi 2 ialah 5. X bahagi x ialah 1. So, di sini mestilah negatif 5. Kemudian kita keluarkan faktor yang sama. 2x tambah 1. Dan yang tinggal itu masuk dalam kurungan yang kedua, yaitu x tolak 5. Boleh faham? Itu sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, tolong like, share, dan subscribe. Terima kasih.